Wahabi ni, kalau you pergi Saudi, orang kata Saudi Wahabi. Orang Saudi pun ketawa kita. Bila orang kata Saudi Wahabi, dia tahu orang ni memang tak faham apa dia cakap. Dia suka fitnah orang. Saya rasa sedih. Kalau kita kata kita orang berilmu, masih guna Wahabi, kita rugi besar kerana kita fitnah seorang ulama namanya Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dia seorang ulama. Dia pun dah mati. You fitnah dia, dosa dia akan pindah pada kita, pahala kita pergi kat dia. Rugi besar. Kalau nak kata dia salah, tunjuklah mana salah dia. Kalau ada salah pun dia juga manusia. Imam Syafi'i pun kata, Imam Maliki pun kata, kami manusia biasa. Boleh betul, boleh salah. Kalau salah jangan ikut. Kalau betul ikut. Agama itu mudah. Jangan fitnah orang, hukum orang. Saya pun tak hidup di zaman dia. Saya pun tak pernah jumpa. Tapi bila orang kata Muhammad Abdul Wahab Wahabi, saya pun terbaca juga buku dia. Dalam pembacaan saya tak nampak pun apa yang dia cakap itu bercanggah dengan Quran dan hadis. Kita kata kita ahli sunnah wal jamaah. Dia pun ahli sunnah wal jamaah. Tapi nak fitnah orang kata kerana dia buat ini tak ada, itu tak ada. Yalah, kalau dah tak ada, memang tak ada lah. Bukan? Ada lah. Kita di sini macam-macam buku ada, Sahih Muslim ada, Masya Allah. 40 hadis ada, Imam Nawawi, Masya Allah. Kalau ada situ ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Berapa orang baca? Berapa orang baca? Kan? Kita kata kita orang Syafi'i. Betul tak betul? Betul tak betul umumnya? Nusantara ni Syafi'i. Apa nama Imam Syafi'i? Apa nama Imam Syafi'i? Susah juga kan? Saya jumpa orang Hanafi di India, Pakistan kadang-kadang. Saya kata, Nu'man bin Sabit berkata, Nu'man bin Sabit, ini imam mana pula? Saya kata, Nu'man bin Sabit. Nu'man siapa dia? Ini ya problem. Nu'man bin Sabit itu Imam Abu Hanifah lah. Itu nama dia. Abu Hanifah itu kunya dia. Syafi'i nama dia apa? Apa nama Imam Syafi'i anak? Oh, kena tahu. Tidak fitnahkan imam kita buat apa? Kita cakap-cakap apa yang kita buat, imam pun tak suruh, kita yang buat. Kemudian kita kata saya Syafi'i. Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Saya rasa juga kadang-kadang sedih. Kita suka kaitkan dengan Imam Syafi'i, tapi nama tak kenal, buku dia pun tak pernah baca. Ini yang luar biasa. Kan? Saya banyak masjid yang saya pergi, tak pernah satu kali saya tengok masjid orang buka kitab Imam Syafi'i. Tak pernah sekali pun. Apa nama kita Imam Syafi'i? Bantu. Apa nama kita Imam Syafi'i? Problem juga. Oh, banyak cerita ini juga. Oh, Syafi'i, sikit-sikit Syafi'i. Minta maaf, janganlah fitnah imam kita. You nak cakap tentang Syafi'i, kena ada rujukan dia. Kita agama suka kias-kiaskan. Kanan-kanan kias-kias. Imam Syafi'i dalam kitabnya kata, la qiyas fil ibadah. Ibadat tak boleh main qiyas. Nabi dah tunjuk pada kita. Semua cara ibadat Nabi dah tetap tak boleh main qiyas-qiyas. Tapi kita suka kena qiyas. Nama kitab Imam Syafi'i ada dua yang terkenal. Yang awal dia tulis nama Al-Um. Yang terakhir Ar-Risalah. Kedua-dua pun tak baca.
Tapi sikit-sikit Syafi'i. Bacalah, tolong baca. Maaf, saya nak tambah. Kalau kita mulai baca, rupa-rupanya banyak kita buat bertentangan dengan ajaran dia. Saya kena baca. Kerana dulu kita belajar, empat imam pun kita kena baca. Supaya kita faham. Imam Syafi'i kata, Iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Mana hadis-hadis Nabi yang you ikut sahih, itulah mazhab aku. Dia bukan buat mazhab baru, tak ada. Kita anggap macam mazhab Syafi'i satu mazhab yang baru. Tidak. Sebab itu negeri barat sekarang, kalau you bawa, saya Syafi'i, no. Saya mau tahu, you cakap itu dalam Quran ada dalil tak? Dalam hadis Nabi ada dalil? Ada, saya ikut. Tak ada, saya tak mau ikut. Habis cerita. Jadi istilah yang kita pakai Muhammad Abdul Wahab, Wahabi, satu istilah yang sengaja diguna oleh musuh-musuh Islam dulu. Supaya orang Islam berpecah. Akhirnya kita sambut. Saya tidak mengatakan maksum. Imam Syafi'i pun tak kata dia maksum. Imam Malik pun tak kata dia maksum. Apalagi Muhammad Abdul Wahab kemudian. Manusia biasa. Tapi bacalah sejarah dia dengan betul. Nak baca sejarah Muhammad Abdul Wahab, kena baca kitab sejarah yang memang orang tahu tentang Muhammad Abdul Wahab. Bukan dari musuh dia. Macam kita nak tahu Imam Syafi'i, kena bacalah kita Imam Syafi'i. Betul tak betul? Baru kita tahu apa yang Imam Syafi'i cakap. Saya bagi contoh tuan-tuan. Ini contoh terakhir. 10 sekarang. Ceramah ni lama-lama lapar. Nah, tak boleh fokus. Saya tanya, minta tuan-tuan bantu saya saja. Selama kita semayang, kita baca doa iftitah tidak? Baca tak ada? Baca. Doa iftitah yang kita baca biasanya bagaimana bunyinya? Anak bantu. Bantu baca doa iftitah, bagaimana bunyi doa itu? Datang sini sekejap. Boleh? Datang boleh. Ini anak-anak dah belajar kan. Boleh tak? Mana lagi anak yang boleh volunteer? Saya nak minta baca apa yang kita selalu baca itu saja. Boleh anak? Boleh tak? Jangan segan. Siapa yang boleh baca doa iftitah? Antara anak-anak? Silakan. Kita nak jadikan sebagai penutup majlis ini. Silakan. Malu, tak apalah. Ya. Mungkin kali pertama kita di sini malu. Saya baca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa tabaraka ismuka. Wa ta'ala jadduka. Wa la ilaha ghairuka. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Anda dah dengar? Pernah dengar? Tak pernah dengar. Umumnya tak dengar. Kalau yang dah belajar dia fahamlah. Yang umumnya apa benda pula dia pergi baca. Okey. Dengar lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama bata bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqas thawba 'abd min ad-danas. Pernah dengar tak? Anak-anak pernah dengar tak? Cuba sekali lagi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Lagi.
Dengar lagi. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa anna awwalul muslimin. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Okey. Alhamdulillah. Yang pertama macam tak pernah dengar. Yang kedua lagi tak dengar. Yang tiga okey. Campur empat okey. Betul tak betul? Alhamdulillah. Kesemua boleh baca. Nabi ajar umatnya baca doa iftitah 12 macam. 12 macam. Mana-mana pun boleh. Yang Nabi suka baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tuan-tuan kalau pergi India, Bangladesh, India, Pakistan, Afghanistan, China, Timur Tengah, semua pakai subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la. Berapa ramai orang Islam China zaman sebelum Mao Zedong? 120 juta umat Islam di China. Sekarang selepas Mao Zedong 60 juta umat Islam. 2 kali population seluruh Malaysia. Chinese Muslim. Ramai. Nah, kita kata kita ikut Abu Hanifah, subhanakallahumma wa bihamdika. Dia pakai itu. Tapi nak baca Allahumma baik pun betul. Abu Bakar pakai itu. Nak baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira pun betul. Tapi tengok apa Imam Syafi'i. Apa yang saya nak akhir. Imam kita. Sila buka kita Al-Jilid pertama. Kita Al Imam Syafi'i jilid pertama. Buka doa iftitah yang nak Imam Syafi'i baca. Imam Syafi'i tak pilih subhanakallahumma bihamdika. Dia tak pilih Allahumma ba'id wa baini wa baina khataya. Dia tak baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa dia baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Dia tak berakhir wa ana awwalul muslim wa atubu ilaih. Panjang lagi. Doa iftitah wajah tu tersendiri. Tak berhenti di ana awwalul muslimin. Tapi wa atubu ilaih. Kita tak baca sampai habis. Kita sambung Allahu Akbar kabira dengan wajah tu habis. Wa ana awwalul muslimin. Imam Syafi'i tak pernah baca macam itu. Ini ilmu saja tuan-tuan, bukan saya nak kata kita salah. Saya nak supaya kita ada ilmu. Bila nak kata saya ikut Syafi'i, fahamlah apa yang Syafi'i buat. Bukan. Tak percaya cakap Husain Yi, jangan. Hari pertama kita jumpa kan, mungkin ni dia apa pula dia bawa ni, macam-macam lah. Susah nanti. Baca sendiri. Buka kitab Imam Syafi'i secara adil. Baca sendiri supaya kita sendiri faham. Saya tak kata salah. Saya hanya mau kita faham apa yang kita mengaku selama ini. Kalau kita kata Imam Syafi'i, bacalah buku dia, you jumpa wajah tu. Dia tak baca Allahu Akbar kabira. Kerana Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila, satu doa yang terasing. Wajah tu doa yang tersendiri, tak gabung. Dia tak gabung, kita saja yang gabung. Bukan. Kita pandai-pandai campur yang depan ke lepas tu yang belakang wajah tu kita potong. Imam Syafi'i tak baca macam tu. Kalau kita dah biasa hafal Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wasila, berhenti. Cukup. Sempurna doa iftitah kita. Tak payah sambung wajah tu. Kerana Nabi tak pernah sambung.
Satu sahabat pun tak pernah sambung. Imam kita pun tak sambung. Makmum saja sambung. Jadi mudah-mudahan Allah beri kesedaran pada kita, jangan suka fitnah orang. Kita nak belajar agama. Bila agama mesti ada dalil, bukan qila wa qala, pendapat ni pendapat tak, mesti ada dalil. Dalil dalam Quran dah bagi tahu, fa in tanazaqtum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal akhir. Kalau kamu ada masalah, perselisihan, perbezaan pendapat, pandangan, kita tahu hidup mesti ada perbezaan, rujuklah balik kepada Quran dan sunnah. Itu perintah Allah, bukan saya yang kata. Allah yang perintah. Selesai masalah kamu dengan kembali pada Quran dan sunnah. Kalau ada, tak ada, berhenti di situ. Kalau kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, ya jangan ikut pandangan sangat, susah tak habis. Orang ini kata begini, orang tu kata begitu, kita pun lagi keliru. Betul tak betul? Saya dah campur dengan macam-macam orang, macam-macam bangsa. Guru saya pun macam-macam ada. Dari Indonesia ada, Malaysia ada, Timur Tengah ada, daripada Albania ada, macam-macam guru. Alhamdulillah. Berguru ini kita mesti terbuka, baru dapat ilmu. Ya. Dan ilmu ada pada sesiapa yang cari. Mudah-mudahan Allah selamatkan iman kita, tuan-tuan dan puan-puan.